Baik, untuk perkembangan terkini banjir di Johor, kita akan terus bersama Siti Nur Akila di Batu Pahat. Akila, apa laporan banjir terkini yang boleh dibawakan di negeri yang paling teruk terjejas di selatan tanah air itu Johor? Ya, Fizi, saya kini berada di Seri Gading, Batu Pahat, yang mana saya berada di sini pada Khamis lalu. Sebelum ini Aiman berada membuat liputan di Batu Pahat, iaitu di kawasan Segarang. Dan mengikut statistik banjir yang dibekalkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, setakat ini memang lebih 40,000 mangsa banjir ditempatkan di PPS seluruh negeri Johor, dan yang mana antaranya 39,000 berada di Batu Pahat. Dan kalau boleh saya ceritakan, Hafizi, di Batu Pahat ini keadaan cuaca alhamdulillah saya kira sudah 8 hari cerah dan ada matahari, dan ia memberikan perkembangan positif kepada mangsa-mangsa banjir di PPS. Dan saya tadi sempat meninjau beberapa kampung di kawasan Batu Pahat ini, antaranya Parit Karjo, kampung Parit Kaspan, Parit Haji Noh, Kampung Baru. Rata-rata jalan dan juga kampung-kampung ini telah surut, tetapi ada juga banjir termenung dan Kampung Baru sendiri masih belum boleh dimasuki oleh kenderaan. Dan saya berada di Kampung Seri Gading, yang mana kalau sebelum ini saya berada di hadapan kerana kereta tidak boleh masuk, tetapi sekarang alhamdulillah keadaan banjir pun semakin pulih seperti mana yang saya beritahu tadi. Dan setakat ini perkembangan banjir di Johor, Hafizi, kalau saya boleh ceritakan, mengikut jadual paras sungai juga, terdapat hanya 5 sungai yang mencatat air di paras bahaya, iaitu 1 di Muar dan 4 di Batu Pahat. Antaranya Sungai Senggarang, Sungai Parit Sulong, Sungai Sempang Kiri di Seri Medan dan Empangan Bekok. Dan saya sempat juga melihat Facebook Jabatan Kerja Raya di Batu Pahat, yang mana setakat hari ini, daripada hari Rabu sehingga hari ini, hanya 4 jalan yang tidak boleh dilalui oleh semua jenis kenderaan. Antaranya ialah Jalan Parit Haji Arif Seri Dayung, berhampiran Jambatan Seri Dayung, Jalan Parit Jambi, berhampiran Jabatan Parit Jambi, Jalan Yompeng Muar, dan Jalan Parit Arif, berhampiran Klinik Kesihatan Seri Medan, yang mana semua jalan ini antaranya ditutupi kerana dinaiki air sehingga 0.80 meter. Hafizi. Dan Akila, dalam masa yang sama juga, bagaimana mungkin usaha digerakkan oleh pihak berkuasa dalam mengatasi masalah banjir termenung yang kita fahamkan mungkin mengambil masa sebulan sebelum ia betul-betul surut dan membolehkan kerja-kerja pembersihan itu barulah boleh dijalankan. Apa usaha-usaha yang mungkin telah pun digerakkan oleh pihak berkuasa? Ya, Fizi, sebenarnya Fizi, dalam perjalanan kami ke Batu Pahat juga semalam juga Aiman ada membuat laporan. Kita juga berhubung rapat dengan pegawai daerah Batu Pahat sendiri, iaitu Tuan Nasri Mak Ali, yang maklumkan bahawa sebanyak 25 pam bergerak telah diagihkan di kawasan-kawasan yang teruk, yang mana air termenung mereka akan keluarkan untuk dilepaskan ke laut. Kerana kalau saya kira faktor banjir termenung ini kerana kawasan rendah dan juga mungkin kerana longkang ataupun parit-parit yang ditumbuhi rumput dan yang menyukarkan laluan aliran air untuk keluar, Fizi. Dan saya kira Jabatan Pengairan dan Sadiran juga ada berusaha mengeluarkan air-air yang termenung ini di kawasan-kawasan yang lebih rendah. Dan apa yang saya ingin kongsikan, Fizi, di Johor ini sebelum ini memang kesemua daerah berlaku banjir, tetapi di Johor Bahru, Kota Tinggi, Keluang, Kulai, Pontian dan sebagainya, dan daerah-daerah lain yang selain daripada 4 daerah yang terjejas ini, kecuali Batu Pahat, Segamat, Tangkak dan Muar, mereka telah melalui fasa banjir, yang mana sekarang ini kalau saya kira masih berlaku tugas-tugas pembersihan kawasan rumah. Macam tadi saya melalui rumah-rumah di kawasan-kawasan kampung di Parit, di sekitar Parit di Batu Pahat ini, saya lihat ada juga rumah yang telah surut airnya dan mereka melakukan kerja-kerja pembersihan dan sebagainya, Fizi. Dan ketika mana melakukan kerja-kerja pembersihan, apa mungkin bantuan-bantuan yang diperlukan oleh mangsa-mangsa banjir ini untuk melicinkan proses pembersihan rumah mereka? Mungkin daripada sudut keuangan, mungkin daripada sudut tenaganya itu mungkin, Kila? Ya, benar. Kalau kita boleh lihat, sebenarnya apa yang semalam Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid pun ada cakap bahawa pasca banjir ni ramai yang
kurang memberi perhatian. Kalau boleh mereka yang terlibat dengan pasal banjir ni, terutamanya mangsa-mangsa banjir, mereka memerlukan khususnya tenaga untuk membersihkan kawasan rumah mereka. Tak kiralah daripada sukarelawan, badan NGO ataupun mungkin ada beberapa ahli-ahli kelab mana yang boleh membantu mereka supaya kerja-kerja membaik pulih dan juga membersihkan rumah, terutamanya fasiliti kerajaan seperti masjid, surau dan sebagainya dapat berjalan dengan lancar. Dan pastinya Hafizi, kewangan tu sangat penting kerana itu adalah keperluan mereka untuk membeli barang-barang keperluan seperti seperti penyapu, apa yang pembersihan air itu semua, water jet semua tu mereka memerlukan kerana dengan keadaan banjir yang tinggi, selut-selut mungkin sukar untuk dibersihkan dengan tenaga manusia sendiri, Hafizi. Okey, baik, kita berterima kasih kepada Siti Nur Akila, Wakil Astro Awani yang berada di Batu Pahat untuk berkongsikan cerita perkembangan banjir di negeri yang paling teruk terjejas akibat bencana tersebut sejak daripada beberapa minggu yang lepas.